Okay, so kita sambung last, kalau boleh last lah untuk tutorial 4.3. Lepas sebab kita dah terlambat sebenarnya, patut minggu ni dah habis, maksudnya kita dah masuk 4.4. Okay, kita teruskan untuk 4.3. Terakhirlah untuk kita bincang soalan tutorial, which is soalan nombor 4. Kalau nampak boleh tengok refer juga open tutorial soalan nombor 4. Untuk describekan hybridization process, determine the molecular geometry. So daripada kita nak tentukan hybridization pun memang kita kena dapatkan dia punya molecular geometry lah. Okay, so untuk yang A, B, C, D, kalau A, B, C, kalau siapa yang dah try buat, mostly dia adalah, kita tengok sini dulu. So untuk A, B, C dia adalah yang non-basic, maksudnya basic shape, dia adalah basic shape. Contoh CF4 dia adalah tetrahedral. Kalau B untuk SBF5 dia adalah trigonal bipyramidal. Kalau C dia adalah linear lah. So contoh dia lebih kurang sama je macam contoh saya tunjuk yang untuk basic shape sebelum ini. So kalau contoh kita buat banyak ni. Okay, contoh kalau A, contoh SF4. Macam biasalah, awak dapatkan dulu, tak kisah sama ada awak nak terus dapatkan molecular geometry ataupun awak dapatkan Lewis structure pun dah okey dah. Sebab kenapa nak dapatkan Lewis structure sekurang-kurangnya, at least awak nampak dia berapa sigma, berapa double bond lah. Dapat tahu berapa single, berapa double. And daripada single dengan double tu awak boleh tentukan berapa sigma, berapa pi bond yang diperlukan. So dalam kes ni, macam biasa hari tu, perlukan 4 sigma bond, meaning perlukan 4 unpair elektron lah. Untuk carbon ni untuk central atom. Kita nak hybridizkan untuk central atom. Okay, so macam biasa dapatkan hybridize punya, dapatkan ground state untuk punya central atom iaitu C. Itu saya kata bagi dia punya valence shell. So dia 2S dengan 2P lah dalam kes ni. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia perlukan 4 tadi. Maksudnya adalah nanti kita akan excitekan awak punya elektron pada awak punya carbon. Dia akan excitekan 1, 2, 3. Okay, sorry. Saya lupa. Dia punya dia punya valence dia 4 untuk karbon. 6 siapa? 6 oksigen. Okay, so kita acceptkan satu elektron daripada 2S pergi ke 2P. So daripada situ, daripada awak punya Lewis structure pun awak boleh tahulah dia adalah sp3. Sebabkan kita kena tahu jugalah dia punya hybridization dia adalah apa. Sebab nanti kita nak hybridizekan dia selepas kita excitekan awak punya elektron tu. Okay, so ada masuk hybridized state punya carbon. So akan jadi sp3. So ada 4 lah unpair elektron untuk carbon. And then buat juga untuk awak punya terminal atom. So untuk terminal atom dia adalah berakhir dengan 2S dengan 2P juga. Tapi dia adalah 7. Ini 5 lah. Okay, so bila macam ni boleh tahulah lukis dia adalah sp3, bentuk dia mesti tetrahedral. So awak tahulah kita nak overlapkan sp3 ni dengan p orbital daripada F. So dia punya gambar rajannya lebih kurang sama je. Mana C, ingat awak punya kemuncup tu kena tutup. Janji dapatkan hybridization punya state tu pun dah syukur dah. At least awak tahu dah macam mana nak dapatkan. Lepas tu dah tahu dah macam mana sama ada dia perlu tak excited state. Lepas tu macam mana nak dapatkan hybridized state. Dia ada tak lone pair, macam nak tahu dia ada lone pair ke tidak daripada Lewis structure jugalah.
Okay, so kita dah buat yang ni. Ni lah SP3, ni lah SP3. Jangan lupa label. And then kita overlapkan dengan p orbital untuk F. Overlapkan dengan p orbital untuk F. So lebih kurang macam ni, tapi tak lengkap lagi label. So labelkanlah. So setiap ni adalah F. Jangan lupa pada overlap ni awak punya elektron pair yang telah menjadi sigma bond. Okay, so ni P. So kalau yang A, B, C tu tak ada masalah lah sebab yang A, kalau yang A, B, C ni dia adalah non-basic shape lah. Lebih kurang sama saja yang hari tu saya tunjuk lah. Okay, tapi kalau bila masuk D, siapa dah buat D, dia adalah bentuk band tetrahedral, bentuk tetrahedral tapi dia punya molekular geometri adalah band. Kenapa? Sebabnya awak punya SCl2 dia ada 2 lone pair. So kena dapatkan sekurang-kurangnya Lewis structure lah. Kalau yang ABC saya tak sentuh sebab dia sebagai non-basic shape dia. Senang je. So saya sentuh daripada D lah. Kita try buat D satu-satu. So D, SCl2, sekiranya awak buat Lewis structure, awak akan dapat dia macam, lebih kurang macam ni. Kurang lah. Tak apalah. Dan awak tahu, dia ada 2 lone pair, and then dia ada 2 single bond, meaning ada 2 sigma bond lah. So ada 2 sigma bond. Meaning awak perlukan 2 lone pair dalam awak punya dalam punya valence nanti ground state ataupun excited state ataupun hybridized state tu, awak kena dapatkan dia ada 2 lone pair. And then mesti ada 2 unpair elektron yang di mana awak nak buat sigma bond tadilah. Okay, 2 lone pair tu pastikan pairing lah. Okay, so bila awak dapatkan ground state, tengok dulu ground state untuk S. So dia adalah kalau tengok dia punya ni pula dia adalah sp3. Dia tetrahedral. Electron pair arrangement dia asal dia adalah tetrahedral. Tapi bentuk molekular geometri dia adalah bentuk band. So dia adalah pada TSP, sulfur group. Sekejap, tiru bank. Siapa period berapa? Siapa tahu? Period. No, 16. Period 3. Second period. Tak apa. Saya pun tak tahu ni. Tapi dia adalah group 16, so maksudnya dia ada 6. Okay, so maksudnya cukup lah sebenarnya. Kalau perasan, dia cukup dah ada 2 lone pair, which is 2 yang ada pairing, and then 2 yang ada unpair elektron. Maksudnya tak adalah excited state lah kat sini. Awak tak ada excitekan mana-mana elektron pun untuk kepada 3D. Sebab kenapa tak ada 3D? Sebab awak punya hybridization hanya berkenaan dengan sp3. So pentinglah juga tengok juga dekat awak punya hybridization tu perlu ke tak d orbital. So dalam kes ni tak perlulah, sebabnya untuk hybridization tak perlu d orbital. Awak sehingga s dengan p orbital saja dan dia tidak ada excited state. Kita hanya produce hybridized punya orbital yang baru untuk S. Dia tak ada excited state. So jadilah ni sp3, di mana yang 2 pair yang depan ni adalah, kalau ingat balik, 2 ni adalah lone pair. 2 ni depan ni adalah lone pair. So kalau lagi 2 yang hujung ni, unpairing elektron ni, yang tak pair ni akan menjadi sigma bond dengan Cl. So bezakan
yang ada excited state ataupun perlu excited state ataupun tidak perlu excited state. So ini kita buat ground state untuk Cl pula, which is 3s dengan 3p. So sama je. Maksudnya awak tahu dia sp3 awak akan overlapkan dengan sp3 awak akan overlapkan dengan p orbital daripada Cl. So bentuknya S awak masih lagi bentuk tetrahedral. Masih lagi bentuk tetrahedral sp3 awak. Cumanya dua ni akan menjadi lone pair. Okey, lagi dua ni barulah kita overlapkan dengan Cl punya p orbital. So ni Cl. So kat tengah-tengah ni lah yang menjadi sigma bond. So ni tadi lupa pula nak labelkan, ni adalah sp3. So ni sp3, sp3, sp3. So ini p dengan p orbital. Macam tu je lah. Sebabkan tengok daripada dia punya lukisan Lewis structure. So sebab tu lukisan Lewis structure penting lah. Okay, pergi try yang E, F. E dengan F sebenarnya kalau buat Lewis structure, awak akan dapat dia bentuk electron pair arrangement masih lagi tetrahedral. Cumanya dia adalah trigonal piramidal lah. Sebab masing-masing yang ni pula, yang ni, dua ni E dengan F ni, masing-masing phosphorus dengan nitrogen awak, P dengan N ada satu lone pair. So masing-masing ada satu lone pair dan masing-masing ada 3 single bond, meaning ada 3 sigma bond. So saya tunjuk yang E saja sebab yang F pun lebih kurang je. So yang E, PH3, so tadi dah bagi tahu dia ada 3 sigma bond, meaning perlukan 3 unpair, salah je. Kita tinggal kan. Unpair elektron dan dia ada satu lone pair. Okey, lukisan dia kalau awak buat Lewis structure, siapa yang dah buat dapatlah lebih kurang macam ni. Seperti itu. Kalau yang F tu pula NH3 pula NF3. Dia lebih kurang sama je lah. Cuma bezanya pada terminal atom dan pada central atom awak. Tapi konsep nak dapatkan dia sama, dia perlukan 3 unpair elektron dan satu mesti ada satu lone pair. Tapi yang ni saya tunjuk untuk P sahaja. So P phosphorus dapatkan macam biasa ground state. Untuk P, so dia adalah pada group 13, F15, sorry. Tapi pada period 3, so dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau ingatkan balik, ini adalah sp3 jugalah. Dia adalah bentuk electron pair arrangement tetrahedral, tapi dia memberi geometri awak adalah trigonal piramidal. Lain molecular geometry dan juga electron pair arrangement. So kalau tengok macam ni, maksudnya betul lah dia ada satu lone pair dan dia ada 3 unpair elektron yang akan jadi sigma bond tadi. So dalam kes ni tak perlulah excited state, terus je lah hybridized punya state untuk punya P. Nanti N pun sebenarnya lebih kurang sama saja. So jadi sp3. So yang pertama ni untuk lone pair. So 3 ni akan menjadi sigma bond yang akan overlapkan dengan ground state untuk H, iaitu S orbital. So gambar aja dia. So S awak, P. Asyik lalu kita tetrahedral je pula. Tak mencabar pula. So P, tetrahedral bentuk lebih kurang macam ni. Pastikan kelopak bunga awak tutup pada hujung tu, jangan terbuka. And then ni semua adalah sp3.
di mana satu menjadi lone pair. Pastikan yang atas kedudukan untuk lone pair untuk sp3 atas dahulu yang akan jadi lone pair. Lepas tu kalau lone pair yang kedua mana-manalah yang bawah ni. Yang pasti yang pertama, lone pair yang pertama mesti dekat atas. And then yang lagi 3 ni awak akan overlapkan dengan s orbital daripada H. So s orbital bulat je lah. So H. So dia akan menjadi yang tengah-tengah ni elektron pair yang akan menjadi sigma bond. So ni adalah s orbital. So setelah so pastikan juga kenal pasti terminal atom lah. Terminal atom awak orbital apa? Orbital S ke orbital P? Dalam kes ni S lah sebab awak berakhir dengan sebab dia guna atom H. So tak ada masalah. So tapi kalau untuk F3 ni tadi kita dah buat, F awak adalah P orbital. So kena overlapkan dengan P orbital lah. sp3 awak nanti kena overlap dengan P orbital untuk F. Untuk yang E dan F lebih kurang sama saja bentuknya. So, saya tak tunjuk lah. Okay, kalau kita pergi G. Kalau siapa dah buat G, SF4. SF4 ni adalah molekul yang pernah keluar soalan exam. Dia dah keluar pada 1920 punya batch. Masa PSPM 1920. Tak ingat soalan nombor 3 ke 4. Dia bagi tahu sila explain lah berkenaan dengan hybridization untuk SF4. Macam tu dia soalan dia lebih kurang lah. Dia suruh explain berkenaan hybridization untuk SS4. So apa macam biasa apa yang diperlukan dalam skema tu, Lewis structure tak termasuk dalam markah lah. Lewis structure tu sebagai bantuan awak je supaya dapat tahu berapa sigma, berapa pi bond tu sebenarnya. Dia sekadar bantuan saja, dia tidak ada markah lah kalau untuk Lewis structure untuk hybridization. So kalau try buat kenapa keluar ke atas ni? Ke bawahnya saya punya ni. Kita balik. So kita buat G, SF4. So kalau buat Lewis structure untuk SF4, awak akan dapat ni ada lebih kurang 4. Tak kisahlah sebab dia Lewis structure saja. And then aku perasan dia ada satu lone pair. So perasan kat sini ada satu lone pair. Dan dia ada 4 single bond. Ini perlukan 4 unpair elektron. Supaya awak boleh buat 4 sigma bond ni untuk 4 sigma bond. Ni tak ada markah lah. Sekadar awak punya reference saja bila awak nak buat nanti. Start markahnya bila awak lukis. Bila korang buat ground state. Ground state untuk S. Buat ground state untuk S. Dan kalau perasan dia adalah bentuk electron pair arrangement, dia adalah trigonal bipyramidal, which is dia adalah sp3d. Tapi dia punya molecular geometry dia adalah seesaw. So bentuk asal adalah trigonal bipyramidal, maksudnya dia adalah menggunakan sp3d lah. So maksudnya awak punya hybrid nanti perlukan orbital sp dengan 1d. So first maksudnya bila lukis central atom punya orbital diagram, ni dah kena masukkan d orbital lah walaupun dia kosong. Sebab kenapa awak punya hybrid dah termasuk d orbital Kalau tadi masa kita buat SCl3, SCl2, kenapa saya tak masukkan d orbital masa kat ground state? Sebab kita punya hybridize hanya melibatkan sehingga p orbital saja. So bezakanlah, tengok pada hybrid awak. Sekiranya hybrid awak ada berkenaan dengan d orbital, so semasa ground state lagi awak dah kena lukis juga d orbital even though dia kosong. So 3D ni kosong lah. Tapi ni penuh. Tak adalah penuh. So ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kenapa saya buat d orbital walaupun dia empty? Sebab daripada hybridization yang tadi kita dah keluarkan. Dia sp3d. Dia ada d orbital. So dalam kes ni adalah excited state. Lagipun kita perlukan 4 unpaired elektron. Baru ada 2 sahaja. So maksudnya adalah elektron yang akan di-excitekan.
So di mana kita excitekan yang daripada 3p. So satu elektron daripada 3p akan di-excitedkan, dia akan jump pergi 3D. So dapatlah nanti hybridized punya state untuk S. Maksudnya akan dapat 1 orbital S, 3 orbital P, 1 orbital D. So akan ada di orbital yang empty lah. Ni 3D. Empty. Empty D, 3D orbital. Yang ni satu ada lone pair. Ingat tadi kalau bila kita keluarkan dia ada satu lone pair. Ada elektron yang ada pairing. So ni lah yang elektron yang ada pairing which is jadi lone pair. So ada 4 unpaired elektron yang akan overlapkan dengan F. So ni jadi sp3d. So kat situ dah tahu dah macam mana nak lukis. Maksudnya awak dapat lah dia punya hybridized punya state. And then buat juga ground state. Jangan lupa ground state untuk punya terminal atom iaitu F. Dia 2s 2p. So markah dia start daripada yang warna purple lah. Setiap satu tu ada markah. And then markah seterusnya adalah pada awak punya lukisan hybridization. So sebabkan dia adalah sp3d, trigonal bipyramidal. So kena bentuk lah trigonal bipyramidal punya S tu. So S, bentuk trigonal bipyramidal, satu atas, satu bawah. Maksudnya satu tegak lah. Maksudnya dua tu tegak. And then ikutlah awak nak buat dia ke macam mana. Maksudnya nak satu tu dekat belah kiri ke belah kanan. Saya buat belah kiri dulu. So lagi dua tu adalah bawah. Jadi overlap. So yang lagi dua tu bentuknya macam ni. So asal dia adalah trigonal bipyramidal. Tapi ada satu lone pair. So lone pair first kena letak yang pada yang single ni, kawasan yang tegak. Maksudnya dekat plane tu. Tapi yang dekat tegak ni lah. Boleh juga letak dekat mana-mana ni. Tapi kita nak bentukkan dia seesaw. So lebih baik kita letak lone pair awak pada kawasan yang satu kat ujung. Maksudnya satu yang dekat plane ni. So yang lain tu awak akan overlapkan dengan p orbital daripada F. So hari tu markah dia pada setiap label lah. Sekiranya awak kurang label, tolaklah tu markah. Kena label. Even though tertinggal label satu pun, markah terus tak ada ya. So ni setiap ni sp3d, ni sp3d. So ni F, 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 F. Dan S pula. P orbital. And then setiap ni adalah salah pula elektron pair. So elektron pair yang membentuk awak punya sigma bond. So bentuklah hybridization untuk SF4. Masa ni 1920 ni lah keluar structure dia minta hybridization untuk SF4. So lebih kurang lah skema dia lebih kepada label lah. Masa tu kalau awak tak ada label, banyaklah markah hilang juga. Yang lain ni macam biasalah. Ada excited state sebabkan kita nak dapatkan sehingga D orbital. So G settle, so kalau buat H, siapa buat H, awak akan dapat dia punya square pyramidal, meaning dia adalah, asal dia adalah octahedral. Maksudnya dia adalah sp3d. Tu. Semua lagi, masih ada lagi di sana ke? Okay, so far. Ada. Okay. Ada. Sejuk ke dekat college? Nyaman-nyaman ke panas? Sejuk macam nak tidur dah ni. Tidurlah, tak apa. Nak tidur pun tak apa. Okay, so IF5 kalau buat Lewis structure dia, awak akan dapat 5 OOF. Dan akan perasan awak akan dapat 1
lone pair. So bentuk dia adalah dia adalah electron pair arrangement adalah octahedral, tapi molekular geometry dia adalah square piramida. So dia adalah mengikut dia punya electron pair arrangement iaitu sp3d2. Maksudnya awak perlukan sp3d2 dia punya nak jadikan orbital baru. So kalau tengok dia ada satu lone pair, keluarkanlah awak punya sebagai rujukan. Okey, aku perlukan satu lone pair dan 5 unpair elektron supaya boleh buat 5 sigma bond dengan F nanti. So sebenarnya ya. Ya, tanya. Kenapa? Itu macam mana kita nak tahu dia ada dekat? Yang macam mana nak tahu apa? sp3d tu? itu macam mana kita nak tahu dia ada dekat? D2 yang mana? Maksudnya sp3d2 ke yang dia punya hybrid ni ke? Ini berdasarkan daripada basic shape. Kan hari tu. Kalau sp dia akan ikut linear. Ikut electron pair arrangement sebenarnya dia ikut electron pair arrangement yang asal. Tapi molekular geometry kan mengikut dia punya bonding pair. Kalau asal di sini dia ada 6 elektron pair. Awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 bonding, dia ada 6 elektron pair. So 6 elektron pair ni akan follow elektron pair arrangement yang mana? Linear ke? Ataupun nanti sp2 trigonal planar. Lepas tu kalau sp3 tadi asal dia adalah bentuk tetrahedral. Kalau sp3d bentuk asal dia mesti trigonal bipiramidal. Kalau sp3d2 bentuk asal dia mesti octahedral. So dalam kes ni untuk 6 elektron pair, ingat balik 6 elektron pair mesti susun mengikut elektron pair arrangement secara octahedral. So bila kita tahu dia bentuk asal dia octahedral, maksudnya dia punya hybridization mesti sp3d2. Boleh faham ke Zikri? Ya. So kalau tadi contoh macam ni, dia ada 5. Kalau ke kes yang SF4 ni dia ada 5 elektron pair. Saya akan cakap elektron pair bukannya bonding. Bonding yang tegak ni F dengan F saja ni 5 elektron pair. Kenapa 5? Sebab ni masih lagi kira elektron pair. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5 elektron pair dia akan susun mengikut, kalau ingat balik, kena ingat bukan kena ingat balik. Memang kena ingat. So 5 elektron pair mesti susun sebagai trigonal bipiramidal. So bila trigonal bipiramidal dia akan ikut hybrid secara sp3d. Tapi yang memberi bentuk dia adalah bonding pair. Lone pair tak beri bentuk. So yang bagi bentuk dia setiap bonding ni lah. So bila awak buat, hari tu kita dah tunjuk molekular geometry, dia akan membentuk seesaw sebenarnya. Nama dia seesaw tapi dia susun dalam bentuk trigonal piramidal. Bezakan nama asal dia dengan susunan dia. Boleh? Sebab dia satu lone pair. Satu lone pair maksudnya akan jadi AX4E. Maksudnya dia akan susun ikut trigonal bipiramidal tapi bentuk dia, nama dia adalah seesaw. So awak kena tahu dulu 5 elektron pair dia akan bentuk apa dia punya susunan elektron pair arrangement dia, trigonal ke apa ke, and then dapat tahulah dia punya hybrid. Lepas itu keluarkan dia punya molekular geometry. Yang kalau kes yang awal-awal ni CF4 dia ada 4 elektron pair dan keempat-empat elektron pair ni memang susun mengikut secara tetrahedral. So nama dia pun memang tetrahedral lah. Dia susun ikut tetrahedral
Dan nama dia pun memberi tetrahedral sebab dia tak ada lone pair. Okay, boleh ke? Boleh. Kalau tak faham tanya je lagi, tak apa. So ni yang penting. Kena tahu berapa elektron pair, dah tahu elektron pair, mana dia follow yang mana yang asal. So dalam kes ni 6 elektron pair, dia akan susun mengikut secara octahedral. So dah tahu dia octahedral, so tahulah dia punya hybrid which is sp3d2. So awak perlu, maksudnya ayah awak nanti bila buat perlukan hybrid orbital yang baru sp3d2 lah. So bila buat ground state untuk I, salah pula. So untuk I dia berakhir dengan 5S So ni 5P. Hilang. So mesti ada 5D lah juga. Kenapa perlukan 5D? Sebab awak ada kena mengena dengan D orbital which dia perlukan 2. Even though nanti kosong pun macam asal ni kan saya buat kosong. Macam S ni asal ni kosong. Tapi sebabkan hybrid dia perlukan D, 1D. So perlu lukis jugalah untuk untuk awak punya hybridization. So dalam kes ni I adalah 7. Ya Allah. Okay, so dalam kes ni dia perlukan 5 unpaired elektron dan perlukan pada 2 d orbital dan 1 je lone pair. So maksudnya kita tinggalkan S je lah. S je lah yang ada pair of elektron. So maksudnya adalah excited state kat sini. Excited state untuk I. So yang S ni kekal. Tak ada kacau pun elektron pada 5S sebab 5S ni akan jadi lone pair. So dia akan kacau pada 5P. So ada 2 elektron daripada 5P. Ya Allah, kenapalah tak ni. Ni 5D. So ada 2 elektron daripada 5P akan pergi kepada 5D. Sebab dia perlukan tadi, kalau tengok dia perlukan 5 unpair elektron. 1 lone pair, 5 unpair. 1 lone pair sebab tadi pada 2 structure. 5 unpair sebab nanti awak nak overlapkan dengan P orbital daripada F. So dah dapat macam ni. Dapatlah keluarkan hybridized punya state. Hilang aja. So combinekan 1S ada 3P ada 2D. So jadi sp3d2. So 1 lone pair, so yang lain ni 5 unpaired elektron yang menjadi sigma bond. So ada lagi 3 empty 5D orbital lah. Nak tulis empty macam tu pun tak apa, tak ada masalah. So bila lukis tadi dia susun mengikut octahedral. Tapi dia akan memberi bentuk trigonal square piramida, Okay, so bentuk dia masih lagi octahedral. So dia adalah I. Saya semua hari ni. So I bentuk masih lagi octahedral. Bentukkan je octahedral. Bentuk octahedral. Okay, tapi ada 1 lone pair. Lone pair dia tak kisahlah, janji pada yang kausal tegak ni atas bawah tidak ada menjadi masalah. Contoh saya ambil atas dan tak bawah pun tak ada masalah. 1 lone pair. Okay, yang lain ni akan overlapkan dengan P orbital daripada S. Kalau korang nak sharing, maksudnya korang kan dah dekat, ada yang dekat college kan. So kalau korang siapa-siapa yang dah tahu dah satu kelas, kalau korang nak sharing data atau sharing screen pun tak ada masalah. Cuma bagi tahu saya lah. Sebab takut nanti tak ada nama dekat dalam attendance saya tu. Bagi tahu saya dengan ni madam, saya bersama dengan ni. Sebab korang masih lagi berjumpa dengan orang sebelah kan. Bukannya korang tiba-tiba masuk dalam bilik je kan. So kalau korang nak share dengan
rakan kelas yang lain pun tak ada masalah. Kiranya hari ni kau guna data kau, esok guna data aku. Tak ada masalah pun boleh. Cumanya bagi tahu saya lah korang tu dengan siapa. Okay, so ni bentuk dia lebih kurang lah. Janji dapatlah bentuk square piramidal tu lebih kurang. So yang kat tengah-tengah tu adalah yang menjadi sigma bond. Satu lone pair, lepas tu ada 5 sigma bond, lupa pula sp3d2, sp3d2. Satu ni sp3d2, sp3d2. Sorry, ni pun sp3d2. So just sebenarnya lebih penting awak kena tahulah dia punya macam mana nak groupkan. So kalau tahu dia punya electron pair arrangement dia linear, dia terus sp2. Kalau electron pair arrangement trigonal planar, sp2. Tetrahedral sp3, trigonal bipyramidal sp3d, octahedral sp3d2. So dari dalam susunan octahedral ni ada apa yang dia punya non-basic shape? Kan dia ada square planar, ada square planar dengan square piramidal. Kalau trigonal planar dia ada, awak ada seesaw, awak ada T-shape, awak ada linear juga. Kalau untuk tetrahedral yang ada lone pair, bawah dia ada apa? Dia ada trigonal piramidal dengan band. Kalau trigonal planar hanya ada band saja. So dalam sebenarnya dah boleh buat rumusan lah sebenarnya. Kalau untuk trigonal planar, kalau ada satu lone pair, maksudnya bentuk dia apa. Kalau susunan tetrahedral tapi ada satu lone pair, nama dia apa. Baik sekarang patutnya dah keluarkanlah benda-benda macam tu. Ni kalau sekiranya basic lah dia tak ada lone pair. Kalau ada lone pair pula, masih lagi ikut susunan asal, cuma dia ada lone pair saja. Tapi masih lagi ikutkan hybrid yang asal SP ke, SP2 ke, SP3 ke, ataupun seterusnya. Okay, IF5 dah. So, ingatkan balik kalau sekiranya ada charge, bila ada charge, kalau kena masukkanlah positif ke ataupun negatif dekat dalam awak punya ground state tu. Saya bagi contoh satu je lah. Sebab lebih kurang yang lain tu sebenarnya lebih kurang je. Saya bagi contoh yang I last ke? Banyak lagi sebenarnya ni. So kalau I, sebabkan dia tak ada semuanya akan jadi central atom lah. Tapi ikutlah dia I, ada tiga-tiga I kan. So pilih je yang tengah-tengah ni sebagai central atom. So bila buat Lewis structure, awak akan dapat ada 3 lone pair. So awak akan buat conclude. Lepas tu dia kena ada square bracket lah sebab dia ion. So perlukan, maksudnya dalam awak punya tu perlukan 3 lone pair dan 2 unpair elektron. Okay, so case macam tu bila buat ground state untuk I. So kalau macam tu, first lupa pula kita keluarkan dulu dia punya hybrid. So kalau case macam ni dia ada 5 elektron pair. Ingat balik kalau 5 elektron pair dia akan susun mengikut trigonal bipyramidal. Piramidal. Okay, so maksudnya dia adalah sp3d2. sp3d sahaja. Maksud tadi saya dah buat keluarkan dah. So kalau trigonal piramida, bipyramida dia sp3d. So ada kena-kena dengan d orbital lah. So ni 5s, 5p dengan ada 5d. So dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kena ingat dia adalah charge negatif. Maksudnya dia akan penambahan 1 elektron pada awak punya 5p. Saya buatkan line supaya nampak. Tak nampak sangat pun. Warna biru lah. Sebabkan negatif sebab negatif, so ada penambahan elektron pada awak punya ground state tu. Ingat bila charge negatif, tambahlah elektron. Kalau charge positif, kena tolaklah awak punya elektron daripada ground state. So dalam kes ni awak perlukan 3 lone pair dan 2 unpaired elektron. So 3 pairing elektron yang pertama daripada 5s, lepas tu 5p ni akan menjadi lone pair.
Meaning akan ada satu elektron daripada 5p ni akan pindah kepada, akan excite kepada 5d. So maksudnya adalah excited state. So adalah excited state untuk I. So 5p ni akan menjadi lone pair. 3 pair elektron yang pertama akan jadi lone pair. So lagi 2. So lagi satu akan excite kepada 5d. So cukuplah satu sp3d. So bila kita hybridkan akan dapatlah yang seperti awak buat rujukan tadi, hybridize punya state untuk I. So dapatlah 1s 3p dengan 1d, jadilah sp3d. So ada 3 pair elektron, ada 3 pair elektron dan 2 unpair elektron. So kalau ground state untuk terminal atom pula, buat juga supaya awak tahu nanti awak akan overlapkan dengan apa. 5s dengan 5p. Okay, 4, 5, 6. Okay. So maksudnya kita tahu awak akan overlap dengan 5p. So bila buat, tadi I awak trigonal bipyramidal. So I bentuk masih lagi trigonal bipyramidal. Ikutlah saya buat belah sini pula. Lebih kurang. Sebenarnya besar dia kena sama besar sama pula. So akan ada 3 lone pair. So yang pada awak punya plane menjadi, 3 pada plane ni akan menjadi lone pair. So lagi 2 atas ni barulah awak overlapkan dengan p orbital untuk I. So dia sebenarnya linear. Dia punya molekular geometri adalah linear sebenarnya. Tapi elektron pair arrangement dia, susunan dia, asal dia akan mengikut trigonal bipyramidal. Okay, so ini adalah sigma bond. So ni P dan lain ni semua adalah sp3d. Kena sila label lah. Mana nak label pula. Okay. Sebenarnya saya nak tunjuk yang untuk O dengan P. Macam mana nak tunjuk O dengan P? Saya rasa P dah tunjuk macam hari tu. Sempat ke? Kalau O, sebenarnya O yang sikit. Sebab O dia adalah CO3 2 minus K. Kalau CO3 2 minus, bila awak buat Lewis structure, kalau dulu kita dah pernah buat dah sebenarnya, awak akan dapat dia lebih kurang macam ni. So, karbon sebenarnya double bond ni tak kisahlah kat mana-mana pun. Dia akan sebenarnya resonance structure lah. So, di mana-mana pun awak punya double bond tu. So, like case macam ni karbon awak perlukan 4 sigma, 4 pula. 1, 2, 3 lah. Perlukan 3 sigma bond. Dan 1 pi bond. Meaning total perlukan 4 unpair elektron. Kes ni macam tu lah. Okay, tapi kalau kes yang untuk O pula, kalau perasan, O yang untuk 2 ni yang sama ni, masing-masing perlu hanyakan 1 unpair elektron saja. Dia perlukan 1 unpair elektron sajalah supaya dia boleh buat 1 sigma bond saja, betul? Kalau yang O yang ni, dia special sikit. Dia perlukan dia perlu 1 sigma, 1 pi bond. Kalau yang ni dia perlu sigma saja, 1 sigma bond saja. Yang ni pun perlukan 1 sigma bond saja. So bila ada 1 sigma je, maksudnya perlukan 1 unpair elektron lah, betul tak? Sebab dia perlu buat 1 sigma bond saja. Kalau yang belah sini, yang O yang ni, dia perlukan 1 sigma 1 pi, meaning awak perlukan 2 unpair elektron. Yang lain ni perlukan 1 unpair elektron saja. Okey, tu beza dia. Sebab tu perlukan keluarkanlah dia punya ni supaya awak tahu. Yang ni untuk karbon tapi yang setiap ni untuk oksigen. So oksigen ada 2 lah. Dia punya kelainan tu. Satu perlukan unpair, satu lagi perlukan 2 unpair elektron. Okey, itu yang datangnya bila awak buat
ground state nanti pada terminal atom. Kita buat untuk karbon. Saya tunjuk yang last ini last. Karbon dia 2s, satu 2p. So dia adalah 4. So kalau kes macam ni, kita perlukan 4 unpacked elektron, tak cukup lah. So maksudnya adalah excited state. Excited state untuk karbon. So awak akan excitekan elektron yang pada 2s kepada 2p seperti biasa. Oh, terbalik apa buat ni. Supaya dapatlah 4 unpacked elektron. So supaya boleh dapat hybridized punya state. Okay. Kalau tengok hybridized punya state untuk karbon, kalau perasan bentuk dia adalah trigonal planar. Sebab kenapa? Dia ada 3 bonding pair saja. Ingat double bond ni kita anggap sebagai satu bonding pair saja. So kalau kes macam ni bentuk dia adalah trigonal planar sebenarnya. Di mana kalau trigonal planar dia hanyalah sp2 saja. So bila sp2, bila hybridized state untuk karbon, awak hanya hybridizkan 1s dengan 2p saja, sp2. So lagi satu ni daripada 2p ni yang kita panggil sebagai unhybridized punya state untuk 2p ni. Kalau ingat balik saya dah tunjuk itu yang masa pi bond, ni akan jadi sigma bond. Ini yang tak unhybridized ni yang akan menjadi pi bond sebenarnya. Sebab tu dia sp2 saja. So sp2 ni akan overlap untuk menjadi sigma. P orbital yang tidak hybridized ni akan menjadi pi bond. Okay, so untuk yang oksigen ni ada 2 lah. Sebab kenapa ada 2? Sebab satu perlukan 1 unpaired elektron dah saja. Satu lagi O, dia perlukan 2 unpaired elektron. Okay, datangnya daripada charge negatif tu. Okay, kenapa? Okay, kalau kita buat ground state untuk O seperti biasa, 2s, 2p, so dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 2 unpaired elektron, which is dia bagus, bukan bagus, dia menepati syarat yang untuk ni lah. Ini. Sebab kenapa? Dia ada 2 unpaired elektron. So betul. Tapi untuk O yang double bond ni sahaja. Okay, so kalau yang untuk O untuk menjadi sigma ni, dia perlukan, tadi saya keluarkan lah, dia perlukan 1 unpaired elektron saja. So yang ni tidak menepati lah sebab awak perlukan 1 saja. Sebab tu kita kena keluarkan satu lagi ground state. Boleh faham ke? Tak? Ada 2 ground state untuk awak punya terminal atom lah ni. Satu yang 2 unpaired elektron yang menjadi 1 sigma, 1 pi bond nanti. Okay, tapi yang untuk ground state oksigen satu lagi, awak perlukan 1 saja unpaired elektron supaya nanti awak buat 1 sigma saja. Okay, ni yang nanti akan penambahan elektron. Okay, warna biru ni datang dari mana? Warna biru ni datang daripada charge. Kan ada 2 charge tu negatif kan? Maksudnya ada 2 ekstra elektron di situ. So 2 ekstra elektron, 1 ekstra elektron akan masuk pada oksigen yang pertama saya labelkan. Lepas satu lagi elektron akan masuk pada oksigen yang kedua. So di mana oksigen pertama dengan oksigen kedua ni akan dapatlah 1 unpaired elektron saja in the end. Boleh ke? Faham ke? Ni untuk elektron 1 dan 2. 1 dan 2. Tapi yang ni O ni untuk yang double bond. Yang untuk ini. Kalau yang 1 unpaired elektron untuk ini, 2 atas ni. Okey, ada nak bertanya? Ada nak tanya ke? Madam. Ya. So maksudnya kalau ada double bond kena buat 2 kali lah dia punya tu. Kalau ada 2 double bond, taklah satu. Kalau 2 pula kalau ada double bond. Kalau ada double bond tak saya buat sekali je ni? Tak, maksudnya kan O tu kan ada satu double bond, yang lain maksudnya kalau ada atom yang sama tapi dia punya bonding dia berlainan, maksudnya awak cerita ke? Yelah, kena ada 2 lah. Dalam kes macam ni O awak, 3 O ni tak sama. Ada 1 O ni double bond.
Lagi 2 O ni single bond sahaja. Tu yang penting nak tentukan sigma dengan pi tadi. Satu oksigen ni dia 1 sigma 1 pi, meaning dia perlukan 2 unpacked elektron. Tapi lagi 2 oksigen ni dia hanya perlukan 1 unpacked elektron saja. So lain lah. 1 perlukan 2, lagi 2 ni perlukan 1 unpacked elektron saja. So memang perlu buat dua-dua lah supaya nak tunjukkan seorang ada 2 unpacked elektron, lagi 2 tu perlukan 1 unpacked elektron saja. Ya Farisha, terima kasih. Okay, so maksudnya yang ni akan jadi sigma, yang ni tadi 1 sigma 1 pi. Mesti kena keluarkan lah. Memang kena buat dua-dua lah seperti nak tunjuk. Satu hanya buat sigma saja, lagi satu buat 1 sigma 1 pi. So bila lukis, memang follow je lah lukisan. Ikutlah awak nak lukisan macam ni ke. Janji bentuk dia adalah trigonal planar. Okay. So karbon, ikutlah macam mana pun. Janji awak punya karbon tu mesti sp2. So bila sp2 mesti bentuk trigonal planar. So bentuk trigonal planar je lah, sp2. Tapi satu akan bentuk, kita ambil yang unpacked elektron yang senang dulu. Kita ambil yang jadi sigma saja. Ini dia akan overlapkan dengan p orbital untuk O saja. Kita ambil lah yang atas ni. Overlapkan dengan p orbital macam biasa. Menjadi sigma bond macam biasalah. Ni menjadi sigma bond yang macam biasa. So ni O, P. Saya bagi contoh last ni. So ni menjadi sigma bond yang macam biasa. Tadi ni sp2. Okay, satu lagi O yang ada 2 unpacked elektron ni yang menjadi double bond tu. Okay, macam biasalah satu sigma. Meaning dia satu overlap macam biasa. N to N. Masih lagi sama O. So ni akan menjadi sigma. Sorry, tak label yang ni sigma. So yang ni akan menjadi sigma seperti biasalah. Tapi dia ada pi bond selepas itu. Ingat pi bond dia mesti overlap N to N. Dia overlap p orbital daripada karbon dengan p orbital daripada oksigen. Dan dia mesti N to N pula, side by side. Di mana dia punya kedudukan kalau seorang sengit, seorang pun sengit. Ingat hari tu saya tunjuk. So kalau kes macam ni, awak tak boleh buat tegak lah sebab nanti mengganggu sp2 yang untuk karbon yang asal ni. So kita buat sengit sikit. Sengit sikit lah untuk pada Allah. Hilang. Okay, kita buat sengit sikit pada awak punya karbon. Ini p orbital lah. P orbital daripada karbon yang tak hybridized tadi. So untuk yang O pun sama jugalah. Kena kedudukan ni lebih kurang sama lah. Maksudnya bentuk P awak masih lebih kurang sama dengan karbon tu. So diorang ni bila bergabung meletak dapatlah pi bond. Dan jangan lupa dia punya elektron setiap satu pada karbon yang satu, pada oksigen satu. So situ je lah. Inilah bentuk CO2. Tapi kena ingat masih lagi macam biasa kena buat square bracket ya, lupa pula saya. 2 minus. Sama juga dengan tadi I 3 minus ni pun kena buat square bracket. Sebab ingat charge ion apa-apa pun lepas ni bila charge dia sila buat square bracket. So macam tu lah. Dia konsepnya sama saja, cumanya penambahan dia pada terminal atom tadi. Tapi dia punya basic dia, janji kena tahulah basic awak tu dia berapa sigma, berapa pi bond. Okay, kalau yang lain tu awak boleh carilah Google macam mana. Bentuk C2H4 pun boleh tengoklah pada buku rujukan pun ada sebenarnya C2H4. Kalau C2H4 saya bagi je dia punya bentuk. Saya rasa saya dah tunjuk hari tu. Ke tak ada? Bentuk dia macam ni. So boleh try lah buat sekiranya mahu. Tak apa, nanti saya bagilah jawapan dia macam mana untuk setiap satu jawapan. Okay, kalau tak ada apa itu saja, minta maaf. Saya betul-betul ambil masa awak. Kita jumpa esok untuk subtopik yang baru. Okay, thank you.